Hai, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku akan bercakap pasal filem Death on the Nile. Okey, filem ni aku tonton dekat Aman Central. Okey, untuk hari kedua. Sebelum tu aku tonton filem Moonfall. Dan kali ni aku tonton filem Death on the Nile. Okey, filem ni merupakan sequel. Not really a sequel lah, tapi lebih kepada chapter 2. Okay, dia cerita lain. Okay, tapi adalah watak Poirot tu kat situ kan. Okay, so kita akan bercakap pasal filem Death on the Nile. Okay, aku tahu ada yang tak suka filem ni sebab Gal Gadot. Aku tak kisah pasal tu. Yang penting cerita dia best ke tak. Okay, kita akan cakap pasal Death on the Nile. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe. Okay, lepas tu kalau page dekat suka filem tu, kalau nak like, pergilah agak dekat TikTok pun. Okay, intro dulu. Okay, Death on the Nile ni merupakan sebuah filem murder mystery ataupun kita boleh panggil dia sebagai genre whodunit. Okay, kita nak ending filem ni, apa dia punya plot dia ialah kita nak tahu siapa yang pembunuh dia. Okay, macam kita tengok filem Knife Out lah. Okay, filem ni merupakan dari karya buku Agatha Christie. Agatha Christie. Betul lah, lebih kurang tu lah. Sebelum ni diorang dah adapt Murder on the Orient Express, dan kali ni sebabkan Murder on the Orient Express tu meletup, so diorang buat sequel dia iaitu Death on the Nile. So Death on the Nile ni menampilkan casting yang baru, kecuali kesinambungannya daripada watak detektif Poirot tu lah, Kenneth Branagh tu kan. Okay, kisah kali ni mengisahkan tentang sepasang kekasih yang kemudiannya lelaki dia curang kahwin dengan watak lakonan Gal Gadot tu lah. Okay, dan diorang bercerita-cerita, tapi apa yang berlaku ialah ketika honeymoon tu, si perempuan yang sebelum ni kekasih kepada lelaki tu keep on following Jackie, dia nama dia Jackie. Okay, Jackie dia keep on following this couple. So Poirot pun ada dekat situ. Adalah sebab kenapa ada dekat situ. Dan kemudiannya pada satu malam, okay, this is spoiler lah, sebab aku dah beritahu kan kat ini awal-awal spoiler. Watak Gal Gadot ni dibunuh dengan tembakan di kepala jarak dekat. Okay, so the mystery start. Okay, the mystery start, siapa yang pembunuh dia, apa semua. Lepas tu adalah mangsa-mangsa selepas tu, which is make this movie lebih berbeza daripada filem pertama lah. Kalau filem pertama seorang sahaja dia punya pembunuh, orang yang mati, tapi kali ni ada beberapa tak adalah, aku tak beritahu lah kan, spoiler lebih-lebih pun tak best. Okay, so macam biasa bermulalah penyiasatan si Poirot ni dalam mengenal pasti siapa pembunuh kepada inilah watak Gal Gadot ni. Okay, basically movie ni adalah movie yang try to be different. Okay, filem ni durasi dalam 2 jam macam tu, dan aku rasa first half filem ni diambil terlalu lama untuk set up movie ni punya idea. Okay, sebab aku nak tunggu dia punya pembunuhan. Aku nak tengok watak Poirot ni menyelesaikan misteri itulah lebih awal. Macam kita tengok Detektif Conan kan, boleh tengok Detektif Conan whatsoever, misteri itu akan berlaku lebih awal as the gist ataupun sebagai dia punya isi kepada cerita tu. Tapi filem ni mengambil masa yang agak lama lah sebelum watak pertama dibunuh, dan awal-awal tu macam terlalu banyak penumpuan kepada origin story watak Poirot sebelum tu dalam 5-6 minit macam tu, which is aku rasa macam tak perlu kot. Aku rasa kenapa kita nak aku rasa mungkin ada orang buat tu sebab dia petikai misai besar Poirot tu kot, tapi aku rasa tak perlu kot dia punya idea. Tapi aku faham lah bila dia stage awal bahagian intro tu, prolog tu dengan ending filem ni, dia kat ujung-ujung tu sebenarnya it just about accepting yourself apa semua. Aku faham lah, tapi benda tu adalah something else yang aku rasa tak perlu dalam filem ni. So aku lebih harapkan kematian pertama tu lebih awal, walaupun aku tahu dia punya awal-awal filem tu sampai ke kematian pertama tu lebih kepada building the relationship between character. Dia macam nak orang nampak yang setiap karakter tu ada kepentingan itu ini. So dia orang nak set up tu memang agak lama lah, supaya at least
pembunuh itu berjadi sembunyikan. Macam tu. So benda tu mungkin akan buat some of us macam rasa bosan. Tapi pada aku okey lah, aku boleh accept dan aku faham. Sebab setup tu dia perlukan agak lama sebab karakter pun banyak. Tapi aku tak tahu kenapa style dia macam tu. Sebab dalam filem Murder on the Orient Express, aku rasa the murder happen earlier, lebih awal, dan nampak cantik ya. So mendalam ni dia jadi macam pelik sikit. Dia macam ni sebab first half dia macam format Bollywood tau. Macam first half lebih kepada setup apa semua, lepas tu dekat pertengahan terjadilah pembunuhan. Terjadi pembunuhan. Lepas tu dekat pembunuhan tu sampai habis dia dah jadi baru dah nak jadi Detective Conan. Tapi penyiasatan Detective Conan dalam filem ni pun macam biasa-biasa je. Aku rasa macam the style is tak macam luar biasa sangat. Dia Poirot ni keep on interviewing this guy, blame this guy, and then dia keluarkan conclusion. So aku tengok conclusion dia pun macam terlalu meneka tak. So, dia macam tak ada core yang asas. We are forced to believe yang pelakunya ialah tu. Tapi bila kita nak connect the dot balik, kita agak payah tau nak connect sebab dia punya flashback tu macam sikit. Macam filem pertama aku rasa kita boleh tangkap sebab kematian berlaku dekat awal filem. So penyiasatan tu berlaku dalam proses yang panjang. So the clue is there. Tapi dalam filem ni dia punya pembunuhan berlaku dekat pertengahan filem. So the most exciting part ialah selepas pembunuhan tu, which is a very short period, lebih pendek daripada filem yang pertama. So itu antara kekurangan filem ni lah. Tapi keseluruhan filem ni aku rasa Murder on the Orient Express adalah sebuah filem yang biasa. Maksudnya kita boleh enjoy, kita boleh seronok tonton, kita boleh berbincang siapa pelakon yang whatsoever. Tapi aku rasa the style is biasa-biasa. Tak ada something yang gempak macam tu. Cuma kalau nak cakap pasal gempak, aku rasa dia punya visual is very stunning, is better sebab sebelum ni dalam kereta api, kali ni dalam boat, dan boat tu pula dekat Sungai Nil, dan juga ada vibe macam ada aura Mesir, ada macam tempat-tempat unik lah, yang aku rasa itu antara perkara yang menjadi tarikan lah. It's look like we are watching film The Mummy, kan? The Mummy yang Brendan Fraser tapi versi penyiasatan macam tu. Dan aku rasa aku bagi filem ni 3.5 bintang, which is aku rasa okay. Kalau siapa yang nak tonton filem ni, just don't give too much expectation lah. Sebab pada aku filem ni adalah filem yang cuba untuk jadi different daripada dia punya first movie. Filem yang pertama. Tapi bila dia dah try, sebelum ni murder dah berlaku dekat awal filem, dan kali ni murder berlaku dekat pertengahan filem. So they try to change the vibe, tapi pertukaran tu macam tak menjadi mana lah. Aku lebih suka kalau kematian tu berlaku dekat awal filem, and then kalau ada flashback untuk kisah-kisah tu di stitch pergi balik. That is very entertaining kot pada aku lah. Tapi for someone else aku tak pasti. Tapi for me, movie ni adalah movie yang biasa. Berbaloi tetap. Kalau tanya aku berbaloi tetap, berbaloi. Gal Gadot, kita ada pelbagai lagi watak-watak lain, which is aku rasa karakter-karakter yang cukup bagus. Dan filem ni aku recommend lah. Tak banyak benda yang aku nak cakap sebab filem ni adalah filem yang it's just like you are watching a very ideal movie yang biasa. Bila aku pergi pun macam I don't expect too much lah. Mungkin ada yang expect lebih apa semua, tapi aku rasa when you want to watch Death on the Nile, tak kira dekat nanti ni akan masuk Disney Plus apa semua, just don't expect too much. Aku rasa filem ni just filem normal yang biasa-biasa saja. So itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Death on the Nile. Dan terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di review-review akan datang. Assalamualaikum.